Hai korang. Kenapa tak turun? Okey. Okay. Jom kita sembang santai. Kita kupas sampai pandai. Sebenarnya kami semua ni ialah researcher daripada Smart Device and Components Business Unit. So before kita go deeper, kena kenalkan diri dululah. Kita Afdal mulakan dari kanan. So yang paling lagi senior. lagi tua. Okey, Senior. silakan Sofi. Sama je kita. Okey, nama saya Muhammad Saufi. Okey, Hanis. Tak. Apa lagi? Oh, macam tu. Macam tu juga. Okey. Saya Hanis. Ya, saya Hanis. Nama saya Muhammad Sohail. Saya ambil ijazah sarjana muda pendidikan Islam dan teknologi maklumat di Universiti Malaya. Saya belajar fizik dulu di Universiti Islam Antarabangsa. Saya belajar kos Medical Physics dekat USM Penang. Tapi sebenarnya kan kos Medical Physics ni tak related sangat pun, walaupun apa yang tengah buat sekarang ni ialah medical device. So kiranya macam daripada apa yang saya belajar tu, dalam 5% je kot yang saya apply. Kalau medical saja. fizik tu lebih pada medical ke fizik? Dia divide half sama rata. Tapi basically like macam banyak belajar pada alat hospital, radiation punya atau apa-apalah. Tapi fundamental fizik tu masih ada. And itu yang kita pakai sebenarnya dekat UNAS ni. Yang lebih fizik ni nak sini cuba terangkan apa yang abang belajar. Abang lah. Okey, kita di MIMOS ni kebanyakannya guna departmen kami yang sebelum ni kebanyakan guna banyak teknologi cahaya. Contohnya healthcare dan juga plantation. Atau kita panggil dia sebagai spektroskopi kan, kalau secara teknikalnya. Secara lebih detailnya spektroskopi lah. Dia lebih kurang macam ni lah. Korang bayangkan dalam apa-apa barang, benda, semua tu sebenarnya bila cahaya tembus kan, cahaya tembus sebenarnya dia boleh baca signature jari tu. Jari pula, terkanta dalam projek kita. Aish. Okay, dia Sebahagian daripada projek. sebagai projek. Okay, dia sebenarnya kita boleh baca signature daripada barang tu sendiri. Contohlah, kita bayangkan kita letak tangan kita dekat bawah matahari kan. Kita nampak cahaya tembus betul tak? So sebenarnya bila lah contoh dia tembus, apa-apa cahaya je lah kan dia tembus, sebenarnya dia melalui proses Transmission. transmission. And then Orang fizik. orang fizik. So apa yang contohlah benda tu patah balik, kita panggil sebagai reflection. So sebenarnya semua benda yang ada ni semuanya ada dia punya signature tersendiri. Daripada tu kita baca sebenarnya berapa banyak dia serap, berapa banyak dia terbias. So daripada tu kita boleh tengok apa kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita dan kita bantu Terangkan kat saya. Okey. rakyat Malaysia. Terangkan kat Semualah. Okey, terangkan semua. Dalam masa yang sama, kita karakterise guna cahaya ni, tapi ada juga alat yang berbantu. Dan saya rasa Suhaib macam boleh explain lebih. Sebab Suhaib bidang apa tadi? Saya dalam ambil computer science. Bahasa Melayu dia? Bahasa Melayu bukan computer science, tapi untuk AI itu sendiri saya ada satu subjek je saya belajar time degree, iaitu subjek perkomputeran lembut. Kenapa? Tapi itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris soft computing. Yang mana kita belajar macam mana teknologi komputer belajar daripada data and then dia dapat classify ataupun buat kerja classify ataupun regression, yang mana dia kalau daripada kita punya data cahaya tu sendiri dia dapat classify yang mana bentuk yang sesuai yang menunjukkan sesuatu perkara. Macam kita boleh classify, kalau macam projek kita apa tadi? Projek kita berkaitan dengan jari, contoh. Tapi kita sebenarnya kalau bawah department kita lah, Smart Device and Components kan. Tak tahulah korang ingat tak, kita ada 3 projek sebenarnya. Satu, healthcare which is Reva. Second, Inspectra. Ada satu lagi tertinggal. Bos lama dia. Siapa? Bioscan. Itu pun healthcare. Dulu dia punya projek lama dia Bioscan which is under healthcare juga. Betul. Tapi yang current punya projek under kita punya department 3 je. Apa dia? Salah satunya yang projek kami yang berkaitan dengan plantation adalah dipanggil Inspectra. Inspectra ni dia guna cahaya untuk detect kualiti minyak kelapa sawit lah. So dengan mengecek kualiti minyak sawit, kita banyak produk-produk di Malaysia ni boleh
memampankan lagi kualiti ekspor mereka. Memampankan. Betul kan? Memampankan. Oh, sustain kan? Betul, Ya, sustain. sustain. Dia kalau Spectra ni dipakai dekat mana? Selalunya dipakai dekat lab ke, dekat industri ke? Okay, untuk kami characterize apa semua di early stage banyak di lab lah. Tapi apabila kita nak go to market dan dah ada banyak POC yang di luar sana oleh Inspektra, kami lakukan di kilang-kilang kelapa sawit di Malaysia. Saya tak Kiranya boleh kan macam minyak tu, apa yang dia tengok? Kalau contohlah orang luar yang tak faham Inspektra tu apa, macam mana dia tahu apa Inspektra ni boleh bantu sebenarnya, apa boleh detect? Okey, contoh sampel minyak kelapa sawit ni, dia ada, kita panggil dia ada kualiti dia lah. Saya tak nak sebut sangat detail dia punya kualiti tu, tapi kita boleh katakan kualiti dia yang lebih berkualiti berbanding dengan tidak berkualiti. Tapi dia dua-dua minyak sawit juga, tapi bila aplikasi dia boleh pergi ke contoh minyak yang lebih berkualiti ni, mereka boleh jual ke pasaran ekspor dan juga dengan boleh menjualkan kualiti minyak tu dengan harga yang lebih berpatutan lah berbanding dengan, bukan nak cakap low quality ni, tapi kualiti yang biasa-biasa. Kalau kualiti biasa-biasa tu orang buat apa? Kita boleh macam biasa, kita boleh masak untuk minyak masak di dapur kita apa semua. Tapi contohnya contoh kalau minyak yang berkualiti tinggi ni mungkin digunakan pakai oleh company besar seperti KFC ke. Dia ada beza minyak kualiti. Aku saya baru tahu. Bagus lah, abang buat kerja bagus. Okey. Suhail lah pula buat kerja apa sebenarnya? Suhail nak tahu Kan juga. kita kan sama team. Oh, yang satu team ke? Baru tahu ke? Saya buat dalam satu team Reva, iaitu healthcare yang kita cerita tadi, macam mana guna ibu jari sendiri untuk tentukan kita punya blood parameter. Kita tahu sekarang dalam industri sendiri dipakai macam dia prick ataupun dia cocok, dia guna jarum kan untuk tentukan kita punya glukos, kita punya kolesterol and then kita punya hemoglobin. So kita nak tackle masalah ni sebab ramai je yang takut darah, takut nak cocok. Sofi? Saya okey je. Okey je? Oh. Tak takut darah Gentleman dia. lah. Takut darah. Macam gentleman lah. So sebenarnya macam apa ni, Reva ni sebenarnya dia boleh buat tu je ke ataupun boleh buat benda lain lagi? Ada lagi dia boleh tentukan sebab kami ada banyak teknologi. Itu salah satunya kita guna untuk check dekat ibu jari lah. Kita pun boleh check daripada cecair itu sendiri. Contoh kami ada Reva in vitro. Reva in vitro tu kita check cecair contoh madu. Contoh dia ni lah. Tengok madu kan. Kita check sama ada pure ke tak madu tu. Tulen ke tak? Sebab kalau kau tahu, kalau Sofi tahu lah, dekat luar tu sendiri dicampur dengan madu yang dalam ni ke? dengan vinegar, dengan cuka, dengan fructose syrup, banyaklah dia macam nak scam orang jual-jual madu ni, sedangkan orang nak 100% madu kan, macam madu kelulut semua tu. So kita check and then kita dapat tentukan sama ada dia ada campuran atau tak. Itu macam mudah je tengok. Macam Alat dia mudah. macam kecil je. Actually sekarang ni dekat lab yang sekarang ni, Reva in vitro untuk detect liquid tak ada sebab kita prepare untuk next showcase. Sebab Reva banyak join apa-apa showcase lah, apa-apa event lah. So kita tengah prepare untuk benda tu. So basically like Reva ni ialah satu platform. Orang macam tanya, Reva ni stands for apa? Apa maksud Reva ni? Reva ni macam semua orang ada nama, ada maksud kan? Saya pun tak ingat nama dari pasal. Okay, dia sebenarnya Reva ni stands for Reagentless Blood Testing and Vital Sign Analyzer. Apa? Tak ada okey. Tak, Reva tu apa? Ulang. Reagentless and blood testing. Tak, blood testing. Blood testing? Reagentless and Tak, Tak ada Reagentless Blood Testing blood testing and Vital Sign Analyzer. and vital sign analyzer. So sebenarnya benda tu kan tu satu platform. Tapi bawah satu platform kita ada beberapa teknologi. Contohnya Reva in situ. Reva in situ ni untuk detect apa-apa macam dalam blood lah, blood parameter. Contohnya glukos, hemoglobin, kolesterol and apa-apa lah. And then kita ada juga Reva in vitro
pernah kot tahu yang kita mention tadi tu lah, untuk detect liquid sample, apa-apalah, air pun boleh macam tu lah. So yang ketiga kita ada Reva Solid. Tu untuk detect apa-apa sampel yang berkaitan dengan solid. Contohnya macam kan kalau pil kan, paracetamol tu kita nampak bulat je semua, tapi tak tahu apa tu brand apa and berapa dia punya dose. So Reva Solid kita buat benda tu, kita classify and kita detect jenis apa pil tu and berapa dia punya dose dalam paracetamol tu sendiri. Ni untuk sekarang ni lah. Tapi for further case tadi kita kena collab dengan ramai lagi industry player untuk kita kembangkan lagi kita punya teknologi ni sebenarnya. Rasa-rasanya kita ada limit ke guna teknologi saya ni? Rasanya macam Takkan rasanya. Betul. boleh kata hampir semua. Semua dia berkaitan dengan saya. Sebab kita range kita banyak je daripada UV, visible, NIR. Betul. Even yang destruktif punya cahaya pun, contoh macam X-ray, gamma ray semua tu kan. Banyak Itu pun ada expand. kegunaan dia. Contoh tu X-ray, MRI ke CT scan ke, tu semua pun guna benda-benda macam tu. Yang kita tak nampak sebenarnya cahaya ni membantu manusia. Tapi kalau benda yang membantu ni mesti banyak cabarannya kan. Kan. Kalau Anis sendiri lah kan. Saya. Anis lah. Saya depan ni lah Anis tu. Okey, tapi Cabaran dalam Okey. buat Reva tu sendiri. saya ceritalah. Saya rasa bukan cabaran saya je, cabaran kita Saya- punya satu tim, Ya, tim kita. tim kita. Okey, cabaran dia lebih kepada macam kalau Reva, contohlah sekarang ni kita tengah buat for glucose. Betul. Glucose detection. And then glucose biasanya kita akan tahu ada hypo, ada normal, ada pre-diabetic and diabetic kan. Tapi masalah dia satu sekarang ni. Kita tak dapat range yang full. Betul, data kurang Maksudnya kan. kita kekurangan data. Maksudnya kita tahu Malaysia banyak masalah apa kalau kesihatan. Macam mana? Ya. Tiga serangkai. Apa tu tiga serangkai? Sakit jantung, kolesterol. Ya, yang kecil manis tadi kan. Andai Sofi. Okay, so sebenarnya kan yang untuk diabetic punya case, kita perlukan glucose range tu besar. Tapi bila kita collect data dengan cara kita pergi ke hospital, kita withdraw blood yang betul, and then kita pakai juga Reva untuk baca signature darah tu sendiri. So daripada situ kita akan buat model guna machine learning atau auto machine learning ke deep learning ke apa-apalah yang related yang membantu kita. So sebenarnya daripada situ kan kita cuma boleh cover untuk normal punya range je. Sebab Sebab orang pre-diabetic dengan diabetic tak datang. Betul. Cuba bayangkan macam Sophie kalau dia jumpa orang tua sendiri kan. Kalau kita pergi dekat hospital, dia akan bagi tahu yang masalah dia orang yang pesakit yang datang tu dia makan ubat. So dia dapat kurangkan dia punya value screening glucose waktu tu. dia annual health Betul. check-up. Sebab orang yang siapa-siapa je lah, kita semua pun takut dengan doktor kan. Betul. So kalau pergi hospital kita tahu, contohlah kita tahu kita ni sakit diabetik. Bila kita jumpa doktor mesti kita macam kena makan ubat diabetik ni. Sebab kita nak bagi doktor tu nampak orang ni dah sihat. Betul. Sebab dia takut nanti kena masuk ward. Kan kena tahan, tak tahu. Lagi orang tak suka kan kena tahan kat ward kan. So dia makan ubat kat situ. So bila kau nak check, nak data set tu tak mencukupi. So macam mana ni? Itu masalah yang kami hadapi. Problem yang sangat-sangat. Sofi rasa macam mana Itulah. kami nak solve masalah ni? Sampai sekarang tak jumpa jalan ni. Saya pun Tak tahu. Mungkin kami kena cari lagi ramai lah tu industry Mungkin player kan. kami boleh campur collaborate banyak-banyak lagi dengan orang ramai. Kalau siapa yang mahu lah kan. Mungkin kita boleh buat apa-apa event untuk pergi ke rural area ke atau apa-apa. Betul. Sebab kebanyakannya kalau bahagian kampung ke apa, kita pun sendiri tahulah dia punya diabetic case tu lagi tinggi compare tu yang dekat city, yang dekat bandar semuanya kan. Kalau Sofi pula kita dah cerita kita punya itu cabaran challenges. korang. Cuba Spectra Spectra ke pula. apa cabaran korang? kalau Spectra pula Tapi korang tak ada masalah pun sebenarnya. Tengok mestilah ada. Macam padu Sofi, Ah. abang Sofi kan abang. Teruskan. Sama je rasanya sebab dari segi sampel tu sebab kita kalau boleh seboleh-bolehnya nak range sampel kita besar lah untuk cover dari range rendah sampai ke tinggi kan. Tapi selalunya mesti kalau kita pergi ada satu masa nak pergi collect sampel tu, mesti dia akan kadang-kadang skew tinggi saja. Apa kadang-kadang skew rendah saja. Dia mesti tak ada akan in between. Dia dia antara tinggi ataupun tak rendah. balance lah. Last bila end of contoh lah satu
tahap satu milestone tu, kita ada banyak sampel untuk yang tinggi je. Yang rendah so complete data set tu tak cukup lah. Sama. So dia macam lebih pada bias ke arah dia selalu akan data set bias lain. pada salah satu data set. Saya rasa mungkin boleh buat, tak tahu, kalau dari segi classification boleh kita buat satu sebelum rendah. tu classification kita kena cerita dulu. Apa classification ni? Oh, Kita faham tapi orang lain mungkin tak faham. okey, saya. Ceritalah. Suhaib kan belajar pengkomputeran lembut. Okay, machine learning tu antara task yang yang boleh dilakukan oleh machine learning ataupun komputer tu sendiri. Yang mana dia khas dia adalah kita untuk mengklasifikasikan satu wavelength yang kita kan guna cahaya kan, wavelength kan. So kita nak klasifikasi cahaya tu bentuk dia menyerupai apa. Macam contoh ada certain dalam glukos sendiri, Anis tahu glukos dia certain peak dia kat mana? Maksudnya dalam wavelength tu dekat sekarang ni dekat mana peak dia? Untuk sekarang ni sebenarnya dia ada dia punya memang detection dia memang direct lah dekat certain peak tu, tapi untuk kita punya range sekarang ni, wavelength range kita tak cover full lagi. So kita punya next step sebenarnya kita adalah cara kita untuk expand lagi benda-benda macam ni. Betul-betul. So dengan kita tahunya certain macam satu bentuk ataupun apa? Signature, betul. Dengan signature tu kita dapat buat clarification task yang mana kita boleh tunjukkan yang mana antara dia ada height dia diabetes ke ataupun tidak diabetes ke, itu dari segi reba lah, ataupun dari segi kolesterol tu sama ada dia ada high kolesterol ataupun low kolesterol Dia ataupun normal. lebih kurang macam ni lah kan. Contoh, kita ada satu alat ni, dalam tu dia ada otak. Betul. Kita buat otak benda tu sebenarnya kan. Dia lebih Betul. kepada otak tu sendiri boleh tahu, oh dia punya bacaan ni berapa, dia ni normal ke ataupun ada risk untuk dapat diabetik. Dia macam tu lah kot. So macam mana kita buat benda ni sebenarnya lebih kepada kita panggil machine learning punya tu lah. Betul. Kita pakai semua tu untuk develop model which is brain benda tu sendiri. Brain komputer, brain CPU macam tu lah. Benda tu sendiri. Cantik-cantik. Sama juga. Sama juga. Sama juga. Oh. Sophie pun buat AI kan saya ataupun? tak. Saya memang eksperimental, lebih pada eksperimental lah. Lebih pada hands on lah maksudnya. Hands on, betul. Sebab hari tu nampak macam banyak je pergi mail lah, pergi situ sini, collect data jauh-jauh dalam hutan kan. ada dalam hutan. Kampung-kampung lah. Kampung-kampung. Okay. Tapi Sophie kan experimental physicist kan? Boleh katakan macam tu. Tapi Sophie dulu memang nak jadi experimental physicist ke? Sorry tak? Patah balik ke belakang Cita-cita pula, dulu apa? Kita, sebab saya dengar cerita. Sophie ada nak jadi benda lain? Saya memang dari kecil dulu, dari sekolah rendah lagi memang cita-cita nak jadi apa nama? Saintis. Saintis apa? Sekolah rendah? Ya, sekolah rendah. Fuyo. Dia kena spesifik saintis apa? Saintis apa tu tak kita jangan sebut. Tak boleh? Oh, okey. Tapi itulah alhamdulillah lah. Dekat MIMOS ni saya dapat lah menjadi, kita panggil, Cuba cerita. capai cita-cita. Cuba dia cakap menjadi dulu. researcher. Dulu nak jadi apa? Saintis. Soal dah jadi apa dulu? Saya dah jadi Ke tak ada cita-cita? Tak pernah terfikir. mungkin sebab saya baru berminat dengan komputer ni lebih kepada lepas asasi. Time asasi tu saya baru tahu, sebab time sekolah menengah tak ada, saya tak di itulah Expose dengan apa-apa. expose dengan benda tu. So tapi time sekolah menengah mungkin saya nak jadi engineer. Tapi Boleh. boleh kot. Sempat lagi. Mungkin boleh tukar ke software engineer lah. Alah. Anis? Saya dulu nak jadi lecturer. Cita-cita je. Cita-cita je. Sempat lagi ni. Sempat lagi. Muda lagi kan? Muda lagi. Kita kan muda lagi. Kita muda lagi Kita muda lagi. Macam dah banyak je kita cakap ni. Itu lah, dah merapu dah. Kembali balik pada tajuk lah. Okay. Tak ada dah, kita macam dah nak habis je ada ni. lagi. Apa? Kena beritahu yang apa Minit Reva lagi. achievement. Oh, achievement. Reva ke Spectra, apa achievement orang? Achievement. Ya. Reva ada join beberapa. Contohnya ITEX 2023-2025. Lepas tu Philippinex. Apa lagi? MGDA. Banyak lah kalau korang buka je social media MIMOS. Confirm banyak. Bukan Reva je. Tapi semua projek MIMOS punya social media ni memang di cover semua benda. So apa-apa, tengok je situ. Tadi
kita ada social media apa ni kalau nak tengok? Oh, social media apa? Kita ada TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn ataupun website Mimos sendiri pun boleh. Korang pergi je Google, type je Mimos Berhad, lepas tu keluar pop keluar, klik je. Nanti boleh tengok, oh situ ada projek apa, lepas tu macam oh minat lah nak collab dengan dia, tekan je. Boleh contact je. Sebab kita pun sebenarnya, even projek kami pun kan dah cakap tadi kan, kami kekurangan data untuk glucose. So kami sangatlah ajak orang luar untuk join kami untuk naikkan lagi kita punya, untuk expand lah kita punya range glucose ni. Betul. And then supaya kita dapat eratkan silaturahim lah orang cakap kan antara agensi ataupun industri ke company ke apa-apa lah. So projek lain pun korang boleh je nak engage ke apa. So jangan lupa tengok Mimos punya website. Okey, itu je kot daripada kami dan boleh kot kita buat apa yang kita pernah buat lah. Tapi kejap, jangan lupa tengok next episode. Okay, jangan lupa tengok next episode. Okay, kita nak habis dah ke? Kita nak habis dah. Okay. 1, 2, 3. Baik, Bye korang! Kita ke sana kan? Sofi! Tak ada. Biar.